Ada kasut ni tak? Cantik Jom ke baju yang dibagi? Ni baju ni. Kak Fatin. Rasanya kita dah mula dive dah ni. Jomlah kita mula. Saya pun dah tak sabar dah. Jomlah. Yang berbahagia, Encik Samsudin bin Mustafa, Timbalan Pengarah Bahagian Sukan, Kokurikulum dan Kesenian, Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang dihormati Tuan Haji Omar bin Said, Timbalan Pengarah. Yang dihormati Encik Aznan bin Haji Mat Natar, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Sukan, Kokurikulum dan Kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang berusaha Encik Muhammad Azhar bin Mohtar, Penolong Pengarah Pembangunan Bakat Murid, Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Pengetua-pengetua, guru besar, para peserta Karnival 2021 secara dalam talian. Pemuda-pemudi kalau berkain sikit, alangkah indah berseri bertambah cantik. Ewa. Ni pula dia. Senangnya hati dia. Apa salahnya? Kita ni kan nak bercerita tentang busana dan tata rias. Apa kena-mengena dengan lagu pula? Kak Fatin ni kan bengkel. Alah, habis tu Faika nak kakak serius ke? Tak. Sebenarnya macam ni tau Faika. Ya? Bukit ni kan dia salah satu bahan yang popular dan sering kita gunakan kalau nak buat busana. Contohnya, kalau majlis kahwin, kan selalu pasangan pengantin memakai songket. Alah Kak. Sekarang kan zaman orang pakai songket-songket ni. Baru Ika faham. Maknanya banyaklah bahan kalau nak buat busana Ya, itu baru busana tau. Belum lagi tata rias. Dengar ni pantun Kak Fatin. Okey. Cucuk sanggul intan permata, sanggul dipakai si gadis jelita, pending emas di atas tahta, lambang warisan dahulu kala. Dengar ya pantun hamba, bunga disisip di tepi telinga, busana dipakai si anak dara. Kaya sungguh warisan kita, dicanang hingga serata dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam seni menyatukan kita. Bersama saya, Fatin Nuraina. Dan saya, Faika Ali, dalam Bengkel Busana dan Tata Rias Karnival Kesenian Murid Malaysia Peringkat Kebangsaan 2021 secara dalam talian. Bengkel-bengkel juga tau. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe Facebook page EduPro JPNJ dan YouTube channel EduPro JPNJ bermula dari 22 November sehingga 25 November 2021. Mesti kawan-kawan semua tertanya-tanya kan? Kenapa kami berdua berbalas pantun? Itulah. Sebenarnya kami nak bercerita tentang busana dan tata rias. Ika? Ya? Ika rasakan siapa penceramah kita pada hari ini? Tu, tak lain tak bukan Cikgu Muhammad Sani bin Sakiman yang juga merupakan Ketua Teknikal Tari Sekolah Menengah Negeri Johor. Ya? Kak, ada lagi seorang lah. Ya ke? Cikgu Huzrin bin Muhammad. Wah. Dia merupakan guru SK Tengku Mahkota yang akan menceritakan lebih lanjut tentang busana dan tata rias. Jom sama-sama kita saksikan. Sebelum tu, jangan lupa like, share dan subscribe Facebook page EduPro JPNJ dan akaun YouTube channel EduPro JPNJ. Sekarang kita ke EduPro Classroom. Jom! Terima kasih kepada pengacara kita Faika dan Fatin. Amboi, bukan main cantik, bukan main anggun lagi. Yang terkagum saya tengok diorang tu berbusana pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam perpaduan melalui co-curriculum.
Okey, kepada semua murid-murid, pelajar-pelajar, guru-guru dan semualah yang menonton siaran secara langsung kita pada pagi ini untuk satu lagi bengkel yang cukup istimewa, sempena Karnival Kesenian Murid Malaysia Peringkat Kebangsaan tahun 2021, iaitu apa dia? Bengkel Busana dan Tata Rias Tradisional. Baiklah. Sebelum kita mulakan, apakah saya kenalkan dulu diri saya. Walaupun saya dah dengar tadi Faikah dan Fatin sebut nama saya perkenalkan kembali, saya Cikgu Huzrin Muhammad dari SMK Tengku Mahkota, MUA Johor, akan bercerita mengenai busana dan tata rias tradisional. Namun sebelum saya mulakan, apa kata anda semua, murid-murid, guru-guru, rakan-rakan, share, like Facebook page EduProject PNJ dan juga jangan lupa subscribe #KKMM 2021. Baiklah, sebelum saya mulakan, kepada semua jangan lupa kepada semua rakan-rakan, jemput semua ramai-ramai. Kawan-kawan, sahabat anda, saudara mara, orang-orang sekampung, jiran sebelah rumah, jemput. Okay, kita ajak semua ramai-ramai saksikan siaran secara langsung pada pagi ini. Okey, dan juga semoga kita dapat manfaat dan juga apa-apa faedah segala ilmu yang akan saya kongsikan, ilmu dan pengetahuan yang cukup sedikit sebenarnya, tapi saya berbesar hati untuk kongsikan ilmu tersebut. Dan saya Cikgu Muhammad Sani bin Sakimin daripada SMK Kehang Keluang yang akan turut sama pada pagi ini akan berkongsi berkenaan dengan bengkel busana tradisional. Okey. Amboi, kemain lagi dia. Bila dia bagi peluang sekejap, lupa diri sampai dia tak perasan saya dekat belakang. Kan? Minta maaf lah Cikgu Sani, saya bukan apa. Saya ni jarang-jarang, julung-julung kali kita bersiaran langsung ke seluruh negara ni. Satu Malaysia ni dapat menyaksikan kita kan. Dia punya teruja, dia punya semangat tu lain macam Ya, betul. Jadi saya sampai lupa. Sebenarnya saya bukan bersorangan, tapi saya ada sahabat saya di sini, Cikgu Muhammad Sani dari SMK Kahang Keluang. Terima Dan kasih. sebenarnya dia ni bukan orang yang calang-calang. Dia sebenarnya seorang yang hebat. Dia adalah Ketua Teknikal Tari Sekolah Menengah EduProject PNJ. Kan? Cukup-cukup lah tu nak puji saya, nak ambil hati ke apa kan. Kat luar sana dah puji saya dah banyak dah. Okey. Betul-betul. Pagi ini kita ada tanggungjawab yang besar sebab kita akan jalankan satu bengkel busana dan tata rias tradisional. Okey. Cikgu Huzrin merupakan cikgu yang mengajar mata pelajaran pembuatan pakaian. Tahu kita tahu. Ya, sebab kita banyak skoding Cikgu Huzrin ni. Okey. Alright. Okey. Kalau kita cerita pasal istilah busana. Okey, apa yang Cikgu Huzrin faham berkenaan dengan istilah busana itu? Okey, baiklah. Kalau melalui pengalaman saya mengajar bidang pakaian ni, kalau kita sebut saja busana tradisional, selalunya pada zaman sekarang ni kita akan terbayangkan pakaian yang dipakai semasa acara ataupun hari-hari perayaan. Betul. Acara-acara tertentu seperti majlis perkahwinan, kenduri kendara dan juga majlis-majlis rasmi. Berbanding kepada zaman dulu, mungkin zaman saya sebelum lahir ataupun zaman saya kanak-kanak, pakaian tradisional ni sebenarnya lebih kepada pakaian harian yang dipakai sehari-hari, bukan untuk acara-acara rasmi saja. Betul. Zaman sekarang ni memang baju busana tradisional ni memang dipakai untuk orang kata untuk aktiviti rasmi sahaja. Betul. Okey, apabila si pemakai memakai baju busana lengkap seperti kami berdua ni, secara tak langsung si pemakai akan kelihatan lebih anggun, lebih menawan, segak kan. Tak sia-sialah saya memakai baju ni. Baju ni sebenarnya telah dijahit oleh Cikgu Huzrin. Malulah saya. Sebab sebelum saya ke sini saya memang dah backing lah satu pasang baju untuk live untuk pagi ni. Betul. Masa tengah bersiap-siap tadi kan fitting, dihulurkanlah saya baju untuk saya pakai. Betapa terletaknya rekaan baju ni sebenarnya. Bukan apa. Saya biarlah kita sama-sama kelihatan segak. Cikgu Sani dah memang handsome dan memang tampan. Itu betul. Jadi saya pun naklah setanding dengan dia. Kan? Betul. Jadi seterusnya. Okey. Sebenarnya pagi ini kita akan mengadakan bengkel berkenaan dengan bengkel busana dan tata rias negeri Johor. Kenapa kita memilih negeri Johor? Kenapa pula tu? Okey. Bukan disebabkan Johor sebagai tuan rumah, tetapi Johor ada keunikan tersendiri dari segi pembuatannya, dari segi bentuknya, jahitannya dan sulamannya. Betul. Okey, so sebab segala keunikan itu telah diteruskan dari zaman berzaman. Betul. Itulah dia kelebihan dan
kemahiran orang-orang zaman dahulu ya yang memulakan yang mencipta busana-busana tradisional Melayu khususnya dengan kemahiran yang cukup tinggi dengan ciri-ciri jahitannya. Bayangkan pada zaman itu berbanding zaman sekarang, zaman dulu mana ada mesin jahit, betul. Kan? Alatan elektrik pun tak ada. Jadi semuanya menggunakan kemahiran tangan yang diwarisi turun-temurun. Ya, dulu memang tak ada lampu lah. Sekarang lampu dah terang benderang boleh jahit. Mesin jahit pun ada lampu sekarang dah suluh. Betul. Orang dulu memang tak ada berdasarkan lampu lilin lah, lampu pelita. Betapa mahirnya orang dulu. Ya, itu keistimewaan mereka. Ya, alright. So pagi ini kita akan mulakan bengkel busana tradisional Johor dengan busana lelaki. Okey. Busana lelaki ni biasanya orang kata kalau mengikut negeri-negeri lain, rekaannya sama. Okey, tapi Johor dia ada orang kata ada special sebab dia ada dua jenis. Yang pertama busana lelaki baju kurung teluk belanga. Ya, seperti yang saya pakai inilah. Ya. Kenapa baju teluk dinamakan teluk belanga? Ya, dia sebenarnya ada sejarah dia. Okey, baju kurung ni pada zaman dahulu dicipta di tempat bernama Teluk Belanga. Okey. Jadi dari situlah diambil nama. Kebanyakan ciri-ciri baju Melayu kita tu ada makna yang tersirat, ada benda makna yang tersembunyi. Semuanya ada maksud-maksud tertentu. Ada falsafahnya yang tersendiri. Ya. Okey, ciri-ciri busana lelaki. Busana lelaki selain daripada Teluk Belanga, biasanya kita ada ciri-ciri adalah pesak, pesak dan kekek. Okey. Kalau kita tengok pada gambar di belakang saya, ada 3 orang model, 4 orang yang menggayakan busana tradisional Melayu Johor. Iaitu ciri-ciri Teluk Belanga, bersamping, berseluar. Seluar juga sebenarnya Cikgu Sani, dia sebenarnya ada potongan yang tertentu. Potongan yang tertentu. Dia bukan potongan biasa, dia adalah kita panggil potong Cina. Nak tahu potong Cina tu macam mana? Nanti kita akan tunjukkanlah contoh reka lakaran plan. Betul. Okey, yang kita akan tunjukkan sebentar lagi. Okey, selain itu juga ciri-ciri busana untuk lelaki, yang kedua adalah sejari cekak musang. Seperti yang Cikgu Sani pakai. Ya. Kalau di negeri-negeri lain, cekak musang, baju Melayu cekak musang biasanya dia punya kelebaran saiz collarnya agak tebal, lebih kurang 1 inci lebih. Okey, tetapi yang uniknya Johor, sebab tu Johor ni unik. Sebab saiz dia hanya sebesar jari kelingking. Kenapa jari kelingking? Sebab tu kita namakan sejari, bukannya 2 jari. Kalau 2 jari ni dah cekak musang. Itu jari Cikgu Sani kecil molek, cuba jari saya. Halus. Okey, kalau dibandingkan jari saya dengan jari Cikgu Uzri ni, okey, sebesar ibu jari saya. Kita tak boleh nak buat apalah. Nak buat macam mana? Sebenarnya ia bergantung kepada situasi lah. Dia bukannya tetapkan rigid sangat sampai ukur jari kita nak ukur collar tu, tidak. Tapi disebabkan orang zaman dahulu tidak ada pengukur. Kan, betul tak? Ya, jadi mereka menggunakan apa-apa yang ada pada diri sendiri dan sekitarnya, contohnya jari, untuk membuat pengukuran katakan lebar collar tersebut. Okey. Betul. Itulah beza dia. Itulah 2 ciri pakaian lelaki Melayu busana Johor. Okey, lelaki itu sebelum kita tertinggal, butang. Butang untuk cekak musang sejari mesti 5 atau 3. Tidak boleh 2 atau 4. Kenapa? Mesti ganjil. Orang-orang dulu memang kena ganjil. Okey, 1, 3, 5. Ada maksud tak sebenarnya butang 5 dan butang 1 tersebut? Okey, Cik Uzin tahu kan maknanya? Tahu. Okey, contoh bagi tahu. Okey. Maksud butang 5 tersebut adalah seperti mana yang Cikgu Sani pakai, 5 butang bermaksudnya rukun Islam yang 5. Itulah falsafah di sebaliknya. Manakala maksud butang 1 seperti apa yang saya pakai, maksudnya adalah Tuhan yang satu. Itulah dia. Betapa istimewanya busana-busana tradisi kita ni, semua ada falsafah dan maksud dia yang tertentu. Ya, betul. Dan bersamping. Okey, kalau samping untuk pemakai cekak musang sejari ni, samping ni kena berdagang luar lah. Seperti saya, kalau Cik Uzri ni Teluk Belanga, perlu memakai berdagang dalam. Kenapa dalam, kenapa luar? Kenapa dalam? Boleh tak Teluk Belanga ni kita pakai dagang luar? Boleh sebenarnya, tapi mengikut kesesuaian yang lebih tepat pada ciri-ciri busana tradisional itu, apabila baju Teluk Belanga, mestilah berdagang dalam. Sampingnya di dalam, bajunya di luar. Dan sebaliknya untuk baju Melayu leher sejari. Itu yang lebih tepat dan lebih baguslah. Ya, betul.
Dan seterusnya kita lihat untuk busana perempuan. Okey, busana perempuan. Okey, sebelum itu, busana perempuan dengan busana lelaki, ada perbezaan? Ada. Okey. Dari segi dia punya pelan reka bentuk bajunya? Daripada segi pelan dia ataupun pola dia, perbezaannya tidak banyak. Okey, ciri-cirinya sama, cumanya baju perempuan, busana perempuan dia lebih labuh. Kerana pada orang-orang Melayu kan dia mementingkan ciri-ciri kesopanan dan kesusilaan. Jadi baju itu dibuat labuh dan longgar. Ya. Betul. Dan tak ada poket ke? Ada poket? Ada. Sesetengah orang boleh kita letakkan poket, sama ada poket kecil di atas ataupun satu poket di bahagian bawah macam lelaki, tetapi syaratnya mesti satu. Satu saja, tak boleh banyak. Tak boleh macam lelaki ada 3. Dan satu lagi selain daripada poket di depan, ada juga poket di sisi, iaitu di sebelah pesak yang tersembunyi kita tak nampak. Okey, ciri-ciri lain untuk busana perempuan selain ia bersanggul, mereka juga memakai samping. Betul, kain dagang. Kain dagang. Berdagang luar. Berdagang luar. Tetapi berdagang luar ni sebenarnya lebih kepada kalau kita nak buat persembahan. Cumanya pada zaman dahulu kala, dagang kain dagang tu dijadikan sebagai contohnya kelubung. Kelubung tutup kepala apabila seorang anak gadis itu ataupun wanita itu keluar dari rumah. Cuma zaman sekarang tak adalah orang pakai kelubung kan. Cuma sekarang kita praktikkan kelubung itu untuk acara-acara seperti persembahan, tarian. Sebab zaman dulu tak ada tudung, tidak berhijab kan. Jadi itulah kelubung tu salah satunya cara untuk berhijab. Betul. Alright. Kita akan memanggil... Ada. Apa tu? Kita akan memanggil model. Ada model kita rupanya. Untuk runway. Okey, untuk runway. Ini sangat istimewa ni. Okey. Apa kata kita tampilkan model kita atau peragawan kita untuk kita tunjukkan secara langsung busana yang kita telah sebutkan tadi. Dipersilakan. Dipersilakan. Model yang pertama, Ali. Itu dia Ali aka siapa? Syafiq Kal. Kalau anda perasan lah, mungkin anda lihat wajahnya ada iras-iras Syafiq Kal, tapi dia bukan Syafiq Kal. Ya, tingginya 180 cm, boleh jadi model. Kan. Mungkin bakal hero remaja nanti. Mungkin. Alright. Itu baru Ali, ada lagi seorang? Okey, ada lagi seorang. Yang kedua, Anne. Itu dia. Bukan main cantik, bukan main manis lagi. And aka Angeline Tan. Kan? Wajah dia putih melepak ibarat macam Angeline Amoy. Itu dia. Okey Cik Uzrin, sekarang Cik Uzrin boleh tunjukkan kepada semua peserta, kepada semua penonton di luar sana secara live busana untuk perempuan. And sila ke depan. Okey. Kita nampak Anne pakai baju kurung Johor ini. Ciri-cirinya seperti yang saya sebutkan tadi, dia adalah leher teluk belanga. Kalau kamu dapat tengok lebih dekat, kalau kita dapat tengok lebih dekat, pada leher ini ada sulaman yang dinamakan sulaman mata lalat. Itulah salah satu ciri-ciri istimewanya baju Melayu Johor. Dan yang kita nampak juga di leher dia ni ada sebutir permata yang kita namakan dia kancing. Kancing baju Melayu perempuan yang dipakai sebutir. Yang saya sebut tadi, apa maksud sebutir itu? Satu butang tu adalah kerana atas falsafah Tuhan yang satu. Okey, kalau kita tengok baju Melayu tu, kita boleh buka sikit kan. Baju tepi ni yang saya sebutkan tadi, kita ada pesak. Ini yang dinamakan pesak, mungkin kurang jelas. Sebab itu baju ini dia nampak lebih kembang. Ciri-cirinya ada pesak dan juga di bawah ketiak ini ada kekek. Seperti yang kamu tengok, kita pun tengok pada pola dia dan juga lengan, dan juga tengok labuh dia. Labuh baju perempuan mestilah pada paras, lutut atau ke bawah sikit. Itu ciri-ciri kesopanan pada busana. Potongan baju tu tegak ke atau ada A dia ke kembang bawah ke? Dia sebenarnya berbentuk A. Kalau kita tengok betul-betul, tolong buka nampak tak di sini pesak dia besar. Ini yang kita katakan potongan bentuk A. Ini ciri-ciri istimewa baju kurung
tradisional. Okey. Dan juga kalau kita tengok pada kain di bawahnya menggunakan fabric songket. Kalau baju ni tadi kita menggunakan fabric brocade, ya. Antara fabric jenis-jenis fabric pada sejak dahulu lagi, brocade adalah salah satu fabric yang digunakan pakai. Okey. Manakala kain bawah dia adalah songket bunga penuh dengan rona yang sedondon, dan kalau kita lihat pada sebelah kiri ini ada lipatan. Nampak tak? Ini mungkin semua biasa tengok kalau macam pelajar-pelajar sekolah, baju kurung uniform sekolah pun ada lipatan kan di sebelah kiri kan. Okey, sama juga dengan busana tradisional ini. Kita ada lipatan yang dipanggil ombak beralun. Okey, susunan kenapa dia tu ombak beralun? Sebab dia tu dia seperti lipatan kipas. Ya. Dan lipatan tu juga sebenarnya dia ada syaratnya, Cikgu Sani. Syaratnya lipatan itu mestilah ganjil. Sekurang-kurangnya 3 ataupun 5 lipatan. Yes. Betul. Ganjil. Sebab itulah uniknya busana Johor kat situ. Okey. Dan kalau kita tengok juga ada membawa kain songket. Kain songket inilah yang kita panggil kain dagang ataupun kita boleh jadikan sebagai kain kelubung. Yang kita beritahu tadi. Apa kata kalau kita tunjukkan macam mana kain kelubung? Boleh pakai. Okey. Kan? Begitu. Okey. Ya. Begitu, nampak tak kesopanan ciri-cirinya. Apabila seorang perempuan Melayu, terutamanya pada zaman dahulu, hendak keluar rumah, mereka akan mengenakan kain kelubung. Okey, sama ada daripada songket ataupun daripada, kalau orang kebanyakan menggunakan kain batik ataupun betul, kain pelekat. Kalau kita tengok kat sini, Anne ni sebenarnya bukannya bangsa Melayu. Ya. Dia betul, bukannya bangsa Melayu. Itulah istimewanya. Dia daripada Sabah. Ya. Okey. So bila orang bukan Melayu pun bila memakai full busana tradisional, secara tak langsung dia akan jadi auto, tahu auto? Automatic, auto cantik. Auto jelita. Betul. Auto menawan. Kan? Memandangkan Anne ni pun orang yang cantik, so bertambah-tambahlah orang kata seri mukanya. Itulah hebatnya busana tradisinya walaupun orang yang tak cantik bak kata dalam radio tu kata biar tak lawa, janji pakai busana nampak lawa. Kan? Tagline kat radio tu. Betul. Okey. Okey. Seterusnya kita persilakan model kita yang lelaki pula. Terima kasih Anne. Okey, yang kedua model kita Ali ataupun aka Syafiq Khail. Mana dah tahu kan? Okey, busana yang Ali pakai adalah busana cekak musang sejari. Ya. Okey, seperti saya pakai. Okey, kalau kita lihat kat sini, collar ni inilah satu. Saiznya sejari ke kelengking. Boleh tak salah pun kalau jari telunjuk ni kita nak buat ukuran boleh. Tapi uniknya Johor ni diguna jari kelengking ni halus je. Kenapa halus? Sebab dari sini kita dapat lihat betapa telitinya penjahit orang dulu, daripada halus-halus macam ni pun dia boleh potong. Tak ada pembaris, tak ada apa kan. Dan kalau ikutkan tadi busana lelaki dengan perempuan, jahitannya mestilah same bite. Dekat sini semua same bite. Okey, tapi tak boleh zoom kan, tak boleh nampak, tak apalah. Okey. So kat sini ada butang 5, kita panggil butang beranak 5. Okey, kita pasangkan 5 sebab ada rumahnya 5. Kalau 3 kita pasanglah 3 biji. Okey. So dari segi corak baju. Okey, macam saya memang plain. Warna yang satu warna lah plain. Jadi kalau corak baju, kalau kita lihat kat sini, jalurnya semuanya ke bawah. Kenapa ke bawah? Tetapi kat lengannya melintang kan. Sebenarnya kalau ikut pola bajunya, kalau kita buka, okey. So memang semuanya ke bawah. Itu uniknya Johor. Ada juga yang baju-baju yang kat luar sana memang ada jalur, tapi jalurnya pun memang menegak ke bawah macam ni kan. Itu tidak mengikuti Johor punya style lah. Itulah yang membezakan ciri-ciri busana negeri Johor dan juga negeri-negeri lain. Alright. So yang seterusnya, seluar. Seluar untuk Ali ni sebenarnya dia memakai pola potong Cina. Saya tak bolehlah nak buka selak kain samping ni kan, nak tunjukkan macam mana kan. Tidaklah, tadi dah ada gambar kan, gambar slide yang menunjukkan potongan Cina tu. Okey, dan dia disematkan dengan kain samping berdagang luar. Sebab baju ni memang khas sesuainya untuk berdagang luar. Kalau nak pakai berdagang dalam pun tidak salah. Boleh dalam dan luar pun sama, boleh je pakai, tapi
orang kata setepatnya, sesesuainya, secantiknya memang berdagang luar. Betul. Okey. Cik Uzi ada lagi nak tambah apa-apa? Okey. Kalau kita tengok di sini ya, baju dia seperti yang kita sebutkan awal tadi, salah satu cirinya adalah poket di atas, dan dia ada lagi 2 poket di bawah yang kita tak nampak lah di dalam tersebut. Okey, dan juga kita selitkan juga sapu tangan, sapu tangan sebagai pemanis, dan juga ada fungsi dia lah. Kalau orang zaman dulu ke orang sekarang tu yang suka bawa sapu tangan, jadi secara tak langsung kita letak di poket atas, jadi sebagai perhiasan yang nampak cantik dan smart, kan? Betul. Okey. So lepas ni Ali boleh pakai baju hari-hari lah macam ni. Auto handsome. Kenapa? Betul, sebenarnya harapan saya juga ya Cikgu Sani, pada zaman kini walaupun kita dah abad keberapa ni kan, pada zaman moden ini, saya harap selepas ni busana tradisional kita bukan dipakai untuk majlis-majlis tertentu sahaja. Untuk majlis-majlis rasmi sahaja, untuk perayaan, untuk hari raya sahaja. Tapi kita pakai dia untuk pakai seharian. Dan boleh. Sememangnya pun warisan kita dari nenek moyang kita dulu pun pakai ni, baju ni adalah untuk sehari-hari, untuk aktiviti harian. Ya, betul. Orang dulu tak adalah pakai sport shoes ke apa, tak ada. Kan? Memang pakainya beginilah. Orang kata jadi orang dulu kata baju basahan. Baju basahan dia orang memang begini. Okey. So Ali boleh ke belakang? Okey. So kita tunjukkan lagi sekali runway. Dua partner kita, dua modeling kita, Ali dengan Anne untuk peragakan busana tradisional negeri Johor. Silakan Anne. Ya. Okey, cantik Anne. Warna, pemilihan warna ni memang kita pilih warna alam. Betul. Warna tanah. Okey, seterusnya Ali. Syafiqah. Lama-lama melekat nama Syafiqah. Manalah tahu jadi artis. Tak apa, siapa nak nombor telefon bolehlah DM kita. Okey, itu dia. Sopan santun anak menantu siapalah ni. Okey, nampaknya setakat ni saja dululah. Rasanya kita ni dah penat dah, tekak saya ni pun dah kering dah ni Kita dah bercakap dah hampir setengah jam ni. Apa kata kita rehat sebentar Kita rehat sebentar, kita minum air sekejap lah, dan murid-murid yang menonton ni semua pun bolehlah berehat sebentar untuk buat minum air ke, jemput lagi kawan-kawan semua untuk share, yang penting share dan like Facebook EduPro JPNJ untuk sama-sama kita saksikan bengkel pada hari ini. Okey. Petang ini pula. Selepas ini slot yang kedua, bengkel Tata Rias. Jadi kat sini lebih menarik. Nak tahu apa yang menarik? Kita tunggu selepas ini. Okey, kita jumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Macam mana kawan-kawan? Dapat tak info-info baru? Menarik kan? Ya, betul tu Ika. Tapi kan Ika, saya akan rasa kita bagilah waktu berehat untuk penceramah-penceramah kita, kawan-kawan kita. Dan kita akan jumpa kembali selepas iklan ini. Jom!
Lancang kuning, lancang kuning, belayan malam, hai belayan malam. Haluan menuju ke laut dalam. Haluan menuju ke laut dalam. Lancang kuning belayan malam, lancang kuning belayan malam. Kalau nahoda, kuranglah faham, hai kuranglah faham. Kalau nahoda, kuranglah faham, hai kuranglah faham. Alamatlah kapal akan tenggelam. Alamatlah kapal akan tenggelam. Lancang kuning belayan malam, lancang kuning belayan malam. Lancang kuning menentang badai, hai menentang badai. Lancang kuning menentang badai, hai menentang badai. Tali kemudi berpilih tiga. Tali kemudi berpilih tiga. Lancang kuning belayan malam, lancang kuning belayan malam. Mana? Kan? Hai! Kita kembali lagi. Kak Fatin. Ya, Faika, kenapa? Lepas ni bengkel busana ni nak buat apa lagi? Okey Faika, kalau kita nak tahu lebih lanjut, jom kita bersama pula dengan Cikgu Muhammad Huzrin bin Muhammad dalam bengkel seterusnya. Jom! Okey, hai semua. Kita bertemu lagi kembali untuk slot seterusnya iaitu Bengkel Tata Rias Negeri Johor. Okey, so sebelum kita teruskan lagi bengkel pada pagi ini, suka diingatkan sekali lagi kepada semua peserta supaya bersedia dengan catatan supaya anda tidak terlepas dengan info-info yang penting berkenaan bengkel kita pada pagi ini. Dan diingatkan sekali lagi supaya like, share Facebook page EduPro JPNJ dan channel YouTube EduPro JPNJ, subscribe.
Dan jika anda berkongsikan apa-apa gambar sepanjang bengkel, dan anda boleh hashtagkan KKM 2021. Okey. So tata rias dan busana memang tidak boleh dipisahkan kerana ia saling memerlukan antara satu sama lain. Okey, supaya si pemakai akan kelihatan lebih anggun, lebih segak dan lebih menawan. Itu yang orang kata KPI yang kita nak lah. Apa sahaja yang kita pakai dekat tubuh kita ni, bila berbusana tradisional, semestinya kita nak menawan dan cantik. Okey. Amboi. Nampaknya macam dah lupa diri je tu. Alah, orang lupa bagilah ke? kita peluang sekejap. Kita kan berkongsi pentas, kita bukan seorang, kita berdua kan. Oh ingatkan kita seorang. Ini macam balas dendam je tadi ni. Okey. Cikgu Sani, sememangnya kalau kita bercerita dengan pasal tata rias ni memang kita tak dapat dipisahkan lah daripada busana tradisional. Ya, betul. Kalau macam tata rias ni tak ada, macam tak lengkap, macam selekeh je rasa macam tak sempurna tak satu siap penampilan. orang cakap. Betul, macam orang kata tak siap. muka tak siap. Muka pecah pintu. Itulah. Yelah, contoh macam katakanlah Cikgu Sani, dah baju segak-segak handsome, lawa, kata orang lawa, tengok nampaknya. Kan? Baju Melayu dengan kain songket mahal-mahal satu set dengan butang, sekali tak ada songkok. Mana taknya dia kata lawa, memang baju yang dia jahit. Memang puji diri sendiri tu. Jadi nampak tak sempurna benda tu, macam tak lengkap, tak siap. Ya, betul. Jadi terus tak segak. Terus dah tak lawa dah orang kata. Betul. Tata rias ni dia merangkumi orang kata dandanan rambut, solekan, hiasan dengan aksesori yang tertentu. Jadi kita akan lihat satu persatu. Okey. Tata rias ni dia orang kata dia lebih dominan untuk perempuan. Kenapa perempuan? Sebab perempuan memanglah kena cantik kan. Okey. Kalau tak cantik tu orang kata memang nama pun perempuan, muka tak siap, siapa nak? Itulah ceritanya. So memang dominannya orang kata tata rias ni lebih kepada perempuan. Biasalah orang perempuan dia nak bersiap aja dah makan berjam kan. Sebab apa? Salah satu sebabnya itulah banyak benda, banyak aksesori yang dia nak pakai. Betul, memang banyak. Lepas tu pula bukan boleh pakai sebarang-sebarang. Okey, semua ada tata cara dia, ada peraturan dia, ada falsafah dia kalau kita pakai tu kan. Memang orang Melayu lah daripada zaman dulu itulah kita punya kebanggaan kita ni kan. Kita buat sesuatu bukan buat sebarangan bukan buat suka-suka hati. Semuanya ada maksud tertentu yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi yang penting walaupun tata rias ni lebih dominan kepada perempuan, tetapi aksesorinya tidaklah terlalu sarai. Seperti aksesori busana yang lain. Johor ni dia simple but nice. Simple, cantik. Itu yang paling penting. Bila kalau pergi mana-mana pertandingan apa sekalipun, kalau kita tengok dari segi full dress, full dia punya aksesori semua, kita tahu okey ini daripada Johor lah sebab dia ringkas, cantik, kemas. Itu yang penting. Itu yang penting kan. Betul. Okey, nampaknya macam model kita ni kat belakang ni dia orang duduk berdiri kat sini ni, dia orang nak overshadow kita lagi ke? Kenalah, terpaksa lah kan. Takkanlah jadi patung kat belakang ni memang payah. Mentang-mentang muda remaja kan, putih mulus nak bandingkan saya kita. pun tadi ada terbaca komen ni kata model kita handsome. Kan. Tak apa, nanti saya akan cari siapa yang komen tu, tak apa, kita akan DM tepi. Okey. Alright. So kepada semua penonton kat luar sana, kita share lagi ramai-ramai. Kita ajak lagi semua. Ajaklah siapa-siapa, sebab apa? Bukan selalu kita nak buat macam ni tau. Betul. Orang kata time-time macam ni lah, orang kata berpeluang memang nak belajar. Sebab tu juga kita fokuskan busana ni pada busana negeri Johor. Sebab satu Malaysia nak tengok, mungkin dari luar negara nak tengok apa dia ciri-ciri dia. Apa dia yang membezakan busana Johor dengan negeri-negeri lain. Dia orang kata nanti kan sama je baju kurung, baju Melayu. Kan sama je seluruh Malaysia. Itulah yang kita nak tampilkan, kita nak cerita Kita nak kita nak tunjukkan apa yang kelainan dekat sini. Johor tu kenapa lain? Kenapa? Okey, share. Yang penting share. Kena naikkan views kita dekat Facebook tu. Naikkan view. Ajak semua member-member satu Malaysia. Okey, dekat IG, Facebook dan semua media sosial. Kalau ajak boleh beramai-ramai. Kalau boleh yang peserta KKMM 2021, boleh kalau nak selfie ke bila dah berbusana ke apa untuk pagi ni, boleh post dekat kita punya EduPro channel page. Okey, page.
EduPro page. EduPro, Facebook. Facebook page EduPro JPNJ. Sasul kita. Bukan apa. Kongsikan baju raya masing-masing tu. Excited. Kita excited. Sebab hari ni kita memang berbusana ni. Kita macam nak berkempen lah sebenarnya kan. Berkempen berbusana tradisional. Satu Malaysia. Semua pelajar-pelajar sekolah, cikgu-cikgu, semua masyarakat orang kampung, orang taman, orang gunung, apa segala kan. Kita berbusana tradisional. Tak kiralah kaum-kaum apa pun, masyarakat apa pun. Kita cuba pakai busana tradisional Melayu. Terutamanya busana tradisional Melayu Johor. Ayo Johor katanya. Okey. So, kita orang kata kita perkenalkanlah lagi sekali. Okey, kita tampilkan ke depan. Tampilkan ke depan lagi sekali. And aka Angeline Tan. Nampak iras wajah dia sebenarnya macam kacukan Eropah ni. Kan? Tapi itulah istimewanya Malaysia kan. Kita pelbagai kaum, walaupun bukan orang Melayu tulen, walaupun kaum apa pun, semua boleh berbusana Melayu, berbusana Johor. Okey, nampak tak dia punya keanggunan tetap terserlah. Tetap, orang kata tetap. Ya, kan. Dia lebih-lebih lagi dengan gaya pemakaian yang lengkap. Ini yang kita katakan berbusana lengkap dan sempurna. Busana dan aksesorinya. Okey, sekarang kita cerita sanggul. Okey, sanggul ni ia khusus untuk yang orang kata tidak berhijab. Pada orang-orang zaman dahulu memang tidak berhijab lah dan mereka memakai kelubung kan. Okey, takkanlah nak rambut tu nak terurai panjang, kusut masai kan. Keluar bilik macam gitu, laki lagi tengok pelari. Memang taklah kan. So sekarang ni kita nak tunjukkan satu persatu orang kata sanggul. Apa itu sanggul? Sanggul tu maksudnya dandanan rambut. Dandanan rambut. Cuba pusing ke belakang. Okey, nampak tu. Sebelum kita tunjuk. Okey. Tak apa. Relax. Okey, sebelum tu kita nak bagi tahu Johor ni ada berapa jenis sanggul? Berapa kan? Ada banyak. Salah satunya? Bukan salah satunya lah. Kita akan bagi tahu, kita akan tunjukkan satu persatu kan? Okey. Boleh kan? Okey, jenis-jenis sanggul yang pertama? Okey. Seperti yang kita dandan pada rambut N hari ini, nampak tak ada dua ketul? Dua ketul kecil, comel je. Ini yang kita namakan sebagai sanggul limau manis. Kenapa limau pula? Kenapa limau? Kenapa dia tak pelam? Kenapa tak betik? Kenapa? Kenapa limau? Ada nak respon? Ada? Okey. Siapa boleh bagi jawapan? Kenapa limau? Dapat betul saya bagi limau. Kan? Okey, sebab limaunya adalah saiz. Okey, saiz sanggulnya. Kenapa tidak 3? Nak 3, satu lagi tak mana? Tak boleh. Memang orang kata memang rambut kita bagi dua belah tengah memang kiri kanan je lah. Dia tak adalah ada 3 tempat pula. Okey. So saiznya memang ada saiz limau. Buah limau. Buah limau. Memang kecil kan buah limau kan? Kalau buah sangkis tu, sangkuit tu memang besar lah. Limau Bali tu memang besar lah. Besar kepala. Memang tidak lah. Okey, so sekarang ni dia saiznya memang just nice. Sebab tu orang kata Johor ni dia simple but nice. Okey, sebab saiznya simple je 2. Okey. Dan dia dibuat sanggut pada keliling sanggul itu kita hiaskan dengan bunga melor. Okay. Kenapa bunga melor? Bunga melor ni kalau kita tahu salah satu bunga yang bau dia bukan main wangi lagi kan. Dan itulah pada fikiran orang-orang zaman dahulu. Kan apabila dia membuat sanggul, dia nak supaya rambut tu sentiasa bau wangi. Kalau dia datang ke majlis-majlis ke perayaan keraian apa-apa, supaya orang semua bau wangi je. Sebab itu diselitkan bunga dihiaskan secara diletak pada keliling sanggul tersebut. Ya, betul. Kalau malam-malam wangi tu memang seram lah. Siang-siang wangi tak apa. Okey, sebab tu kita pakai. Kira ceritanya perfume. Semula jadi. Orang dulu punya lah. Betul. Okey, seterusnya sanggul. Okey, pusing depan. Okey. Yang seterusnya sanggul keria. Ya, kalau kita tengok pada gambar slide di belakang, kita nampak tak sanggul keria? Sanggul keria, dia berbentuk bulat dan tengah-tengahnya ada bunga ros. Bunga bukan ros Cameron Highland tetapi ros kampung. Ya. Dan dililit dengan sama juga dengan bunga melor. Bunga melor. Kalau kita sebut bunga ni pula kita nak letak bunga suka-suka hati je ke bunga ataupun ada bunga-bunga tertentu je? Johor ni ada bunga-bunga tertentu. Dia tidak
tidaklah orang kata bunga tepi dekat rumah tepi apa bunga raya ke, tidaklah. Bunga anggrek ke, taklah. Okey, dia ada bunga-bunga. Nanti kita akan tengok bunga apa. Okey, sanggul seterusnya ekor kera. Kera pun terlibat sama Hebat betul orang dulu Orang-orang dulu ni dia lebih suka mengambil istilah-istilah daripada alam. Ya, betul. Ini baru cerita pasal rambut, belum cerita lagi pasal zapin. Ada langkah-langkah ayam patah kaki lah, alam nanti, juga. Itu bengkel lain. Bengkel lain. Tahun depan lagi lah. Okey. So yang seterusnya adalah kucing tidur. Kat sini tadi saya ada ternampak ada satu adik-adik kecomel kucing tidur. Siapa nama dia tadi Faika. Bukan Faika apa? Puteri. Puteri. Boleh tak kita nak tampilkan Puteri? Ada tak Puteri? Sebab kita dah buat khas Puteri ni memang telah didandan dengan sanggul kucing tidur. Mana Puteri? Kita nak tunjuklah secara langsung, secara live pada rambut yang telah didandan dengan sanggul. Dah tukar pula kucing tidurnya. Kucingnya dah bangun. Kucing dah bangun. Dah bangun jadi benda lain dah. Kucing dah bangun lagi dah. Kita tengoklah gambar. Okey. Seterusnya. Yang seterusnya sanggul lebah gantung. Kat sini tadi kita ada jumpa satu, ada tak? Ada tadi. Ada? Ada. Faika. Itu lebah gantung ke? Rasanya dia tak cukup gantung lagi. Tak cukup gantung. Sebab rambutnya nipis. Lebah dah terbang. Okey. Habis kalau kita tengok sanggul lebah gantung tu apa tu? Sanggul lebah gantung. Warna hijau lah, warna apa tu? Sebab saiz dia punya orang kata bentuk sanggul tu ada je labur ke bawah. Okey, tapi kalau yang ini, end sini sikit. Okey, end sini sikit. Okey, kita tampilkan pengacara kita. Okey, pengacara kita. Okey, cuba pusing. Pusing. Ini dia bukannya sanggul lebah gantung. Dia lebih kepada sanggul keria. Sebab dia kecil, comel, dia dah berbentuk bulat dan satu saja di situ. Okey. Dan disematkan dengan bunga dengan cucuk sanggul. Okey, terima kasih adik comel. Terima kasih. Sila. Okey, seterusnya sanggul apa lagi Cikgu Sani? Okey, sanggul seterusnya sanggul lapan atau sanggul melintang. Kenapa lapan? Kenapa tak 9? Haiwan, ini nombor pula. Tengok betapa hebatnya. Dia komplit. Semua ada. Haiwan ada, buah-buahan ada, nombor ada, angka. Lepas ni I tak tahu apa bentuk. Kenapa nama dia orang? 8 tu? Nama orang pula lepas ni. Lepas ni mungkin sanggul N ke? Kenapa nombor 8? Sebab bentuknya kalau kita tengok kat gambar tu, bentuknya seperti nombor 8. Tapi secara melintang. Sebab itu kita panggil dia sanggul 8 ataupun sanggul melintang. Okey, seterusnya aksesori. Okey, aksesori perempuan ni, itulah saya kata kan. Memang perempuan memang dominan. Kalau sekarang ni pun, kalau perempuan, kalau zaman sekarang lah, kita cerita zaman sekarang, kalau perempuan ke mana-mana saja pun memang nak melawar. Nak bersiap tu memang lambat lah. Dia punya tudung ni pun ada pattern tudung. Ariani lah, Nia Lofa lah, banyak lah. Kan? So memang perempuan is dominant untuk berhias. Okey, kita akan lihat satu persatu. Okey, pertama. Okey, kalau kita tengok kan betapa anggun cantiknya dengan perhiasan bunga, aksesori, rantai lah segala. Memang betul lah cakap Cikgu Sani tu memang paling susah, paling lama nak siapkan perempuan. Okey. Sebab dia ada ciri-ciri dia yang cukup istimewa, ciri-ciri penting yang perlu ada pada busana perempuan, aksesori yang kita gunakan, yang kita kenakan. Okey. Nampak tak? Okey, kita mula daripada bahagian atas kepala. Selain daripada sanggul tadi, sanggul limau manis dengan hiasan bunga melon, nampak pada telinga dia? Telinga dia ada yang kita panggil sebagai subang. Okey, subang ataupun kita boleh juga panggil dia sebagai subang duduk atau subang lekap. Kenapa? Kenapa kita tak panggil dia anting-anting? Anting-anting itu dia berjurai kan? Itu beza dia. Tolong bezakan, jangan samakan. Anting-anting biasanya ciri dia adalah berjurai ataupun tergantung. Tapi subang cirinya adalah dia terletak. Dia duduk pada telinga. Dia melekat itu. Yes, betul. Cirinya sama ada kita menggunakan ketap ataupun menggunakan cucuk pada lubang telinga. Okey. Selain daripada itu, tengok pada bahagian leher pula.
selain daripada butang ataupun kancing yang saya sebut tadi, kita juga kancing ni kita sebenarnya ada nama khas dia. Kita boleh panggil kancing dia kancing sebuku garam. Sebuku garam. Sebabnya dia bentuk dia kecil je. Bukan secubit garam. Ibaratnya macam garam kasar yang berketul-ketul tu kan. Garam yang senang cerita garam yang dah masuk angin tu kan. Dia masuk angin tu berbuku-buku tu begitu. Itulah ciri-ciri dia. Itu ataupun nama istimewa dia kan. Okey, seterusnya. Sebelum tu, kancing ni tadi, selain daripada permata, apa lagi benda yang boleh kita gunakan sebagai kancing? Contohnya macam kristal. Mungkin untuk orang-orang yang lebih berada, yang mampu, lebih mahal lah penggunaannya emas dan permata. Orang-orang rakyat biasa ni, orang kebanyakan mungkin digunakan bahan yang lebih murah. Kan? Betul. Okey. Selain daripada tu, Cikgu Sani, apa yang bergantung berbiji-biji bola-bola ni? Ini rantai. Kita panggilnya rantai? Rantai manik. Rantai manik? Ya, bukan rantai biji-biji. Boleh juga. Dia sebenarnya banyak istilah dia. Okay, mungkin bergantung kepada sesuatu masyarakat atau sesuatu tempat daerah yang memberikan nama kepada rantai ini. Tapi yang penting rantai ini mesti labuh. Ya, labuh dan seutas. Seutas sahaja. Dia tak boleh bertiga, berempat ke, berkalung ke, tidak. Itulah yang kita masukkan tadi. Kalau negeri Johor dia, anggun dia simple but nice. Simple but cantik orang kata. Kan? Okey, seterusnya. Tangan. Okay, cuba bawa sini. Menggelip sikit, nampak? Kalau boleh kamera zoom sikit. Ketiba. Okey, sekarang ni kita tengok dia memakai gelang tangan kiri dan kanan. Ada 3. Kanan kiri 3. Kenapa tidak 10 kiri kanan? Kalau 10 kiri kanan penuh tu dah macam kaum lain kan? Itu Mami Jarum. Mami Jarum. Okey. So sekarang ni dia memakai gelang orang kata gelang apa? Jurai. Gelang berderai. Gelang berderai. Sebabnya dia banyak dan bilangan dia. Ingat kita punya falsafah orang Melayu ni selalunya bilangan sesuatu, pemakaian dan sebagainya. Tengok contoh. Biasanya kita mesti nombor apa? Nombor ganjil. Ini nombor lagi. Okey. Tu Cikgu Sani tunjuk tadi contoh gelang berderai. Okey, selain tu juga dia ada memakai cincin. Sebentuk cincin dekat jari manis. Sebelah kanan sahaja. Okey, ada lagi tak? Okey. Tak ada kan? Itu saja. Itu saja. Okey, kalau lelaki pula bagaimana? Okey, kita jemput pula. Silakan Syafiq Kyle, aka Syafiq Kyle. Okey. So lelaki ni dia tak dominan. Biasalah kalau lelaki nak pergi dating ke apa ke memang sekejap 5 minit. Siap. Betul. Okey. Kan? Beginilah lelaki cuma disematkan dengan songkok. Songkok ni tak adalah brush. Okey, kalau untuk melawan memang letak brush besar-besar kan. So betul. Cuma dia letak dengan sapu tangan dengan butang 5 beranak sahajalah. Tak banyaklah, lelaki simple, lelaki kan. Senang 5 minit dah siap. Lelaki simple macam mana pun tetap auto handsome. Ya, betul. Auto handsome punya. Betul. Tak perlu lah lagi kalau pakai busana Melayu je, busana tradisional. Bak kata pepatah tu, biar tak handsome pakai busana terus lawa. Yes. Okay. Tapi saya tengok songkok ni lah, songkok. Tinggi Saiz semacam je. Johor punya orang kata identity dia. Betul. Trademark Johor. Dia kena songkok yang orang kata tinggi lebih kurang 4 hingga 5 inci. 4,5 hingga 5 macam itulah. Lebih kurang lah. Kalau dari rendah yang biasa tu cantik pakai, kemas. Tapi orang kata yang membezakan. Yang membezakan Johor. Dia mesti tinggi sikit. Sepertilah saya punya songkok ni lah. Okey. Okey. So kita tampilkan lagi sekali end ke depan sebelum kita tamatkan bengkel kita pada pagi ini. Masa ni macam cemburuno dengan kita lah. Saya nak cakap lagi 2 jam ni. Kita nak masuk Didik TV pun payah tau. Ini yang masanya kita nak buat live. Banyak lagi nak celoteh ni. Okey. So sampai sini sahajalah dia ucapkan kata saya dengan Cikgu Uzrin. Orang kata sampai di sini saja kita punya perbentangan kita, perkongsian ilmu kita. Okey. Dah habis ke? Dah habis? Dah habis dah. Alah, saya baru nak rancak ni. Rancak apa? Mana-mana rancak. Di mana rancak? Semua rancak. Berdosa. Tapi ni tak berdosa InsyaAllah ini ilmu. Ilmu tidak berdosa. Ini ilmu yang kita kongsikan Okey, terima kasih. Saya harap juga semua telah pun mendapat manfaat dan faedah dari apa yang kita telah sampaikan pada pagi ini. Terima kasih kepada para peragawan dan peragawati kita. Semoga kita berjumpa lagi di masa dan akan datang. Okey.
Ika, baru Kak Fatin tahu tau. Rupanya indahnya busana masyarakat Melayu kita ni kan. Songket yang ditenun daripada benang emas, dihiasi punya dengan rantai, bunga dan cocok sanggul. Terima kasihlah banyak-banyak kepada penceramah-penceramah kita yang sebenarnya memang hebat dalam busana dan tata rias. Nanti dulu Kak Fatin. Kenapa? Sebenarnya kita ada lagi beberapa bengkel tau. Oh. Teruskan setia bersama kami di page rasmi kami Hidup Pro JPFJ pada jam 12.30 hari dalam bengkel penghasilan Google Sai. Sampai di sini sahaja. Terima kasih kerana setia bersama kami berdua sepanjang bengkel busana dan tata rias berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.